Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar Peringkat Islam tahun 6 di bawah bidang akidah. Tajuk yang pertama iaitu Allah bersifat sama. Allah bersifat sama. Baik, sebelum tu murid-murid, bagi yang tidak dapat menonton video ini, bolehlah kamu menggunakan buku teks. Boleh buka buku teks muka surat 70. Baik, Allah bersifat sama. Jadi nama sifat Allah ni banyak, ada 20. Jadi untuk tahun 6 ni kita akan belajar satunya sifat Allah sama, yang kedua basar, dan juga yang ketiga kalam. Baik, jadi untuk hari ini kita tengok Allah bersifat sama. Baik, sebelum tu kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Apa yang perlu kamu capai pada hari ini? Yang pertama sekali, di akhir pembelajaran nanti Ustaz harap kamu dapat menyatakan pengertian sama. Okey, dapat menyatakan pengertian sama. Yang kedua, kamu dapat menyatakan dalil nakli dan pengertiannya dengan betul. Objektif yang ketiga, menyatakan hukum beriman dengan Allah bersifat sama. Dan yang keempat, dapat menyatakan contoh dalil akli Allah bersifat sama. Seterusnya kita tengok pengertian Allah bersifat sama. Allah bersifat sama bermaksud Allah ini maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat ataupun yang sangat perlahan. Apa dia bunyi yang sangat perlahan? Okey, bunyi yang sangat perlahan adalah contoh bisikan hati kita. Okey, bisikan hati kita. Baik, pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran. Jadi tidak sama dengan kita lah. Allah ni, pendengaran kita tidak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makhluk mempunyai deria, iaitu telinga, tapi Allah tidak. Kemudian pendengaran Allah juga tidak terbatas. Apa maksud tidak terbatas? Tidak terbatas maksudnya tidak ada had. Macam kita manusia, benda yang jauh kita tak dengar lah, kan? Tapi Allah tidak ada had. Beberapa ribu kilometer sekalipun Allah tetap dengar. Itu maksudnya tidak ada batasan. Baik, seterusnya kita tengok kepada dalil daripada Al-Quran tentang sifat Allah sama ini. Baik, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Baik, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Apa maksudnya? Maksudnya bila-bila masa sahaja Allah mendengar dan mengetahui. Okey. Berlainan dengan kita sebagai manusia. Ada waktu tidur. Waktu tidur kita tidak dengar. Tetapi Allah setiap masa sentiasa dia mendengar apa sahaja yang diperkatakan ataupun yang bisikan hati makhluk dia. Baik. Itu dalil nakli daripada surah Al-Baqarah. Dalil nakli maknanya dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, seterusnya kita tengok pada dalil akal. Dalil akli, akal kita macam mana? Apakah yang kita katakan Allah ini mempunyai sifat mendengar ini, maha mendengar ini? Baik. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Itu dalil akal. Bila kita kata Allah ni maha mendengar,
Kan? Bila kita kata Allah Maha mendengar dan kita tahu bahawa Allah ini segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan ada pada Allah. Tapi kalaulah kita kata Allah ni tidak mendengar, maksudnya Allah ini tidak lagi memiliki sifat kesempurnaan dan kemuliaan, sedangkan Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Okay, boleh faham? Baik. Seterusnya, hukum beriman dengan sifat sama Allah. Apa hukumnya? Okey. Hukum beriman. Hukumnya adalah wajib. Okey, wajib kita kena beriman dengan sifat Allah sama ini. Okey, wajib. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah ini. Tak boleh kata tidak. Mesti. Okey, wajib kena beriman. Baik, bagaimana cara kita nak beriman dengan sifat sama Allah ini? Iaitu dengan sentiasa kita berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Kerana apa? Kerana Allah Maha mendengar. Bila apa sahaja yang keluar daripada mulut kita, ataupun yang ada dalam hati kita, walaupun manusia lain tidak mendengar, tetapi Allah mendengar. Jadi bila kita tahu, kita yakin Allah ini dengar setiap pertuturan ataupun percakapan kita ataupun bisikan hati kita, maka kita kena jagalah tutur kata kita seperti tidak menyakiti orang lain, kan? Sebab Allah dengar. Bila Allah dengar, ada balasan yang akan Allah beri kepada kita. Kalau kita sembang benda-benda yang baik, insya-Allah pahala yang Allah bagi. Tapi kalau sembang, kalau bercakap benda-benda yang lara, benda-benda yang buruk, Allah akan bagi dosa kepada kita. Okey. Baik, contoh perbuatan beriman kepada sifat sama Allah ialah berdoa. Berdoa contoh sifat perbuatan kita beriman kepada sifat Allah. Di mana doa kita ni kita boleh berdoa secara kuat ataupun secara dalam hati saja. Okey, jadi Allah dengar. Kita doa sama ada secara kuat ataupun secara dalam hati pun Allah dengar. Ini maknanya bila kita berdoa kepada Allah, maksudnya kita beriman tu. Kita beriman, kita yakin bahawa Allah mendengar. Allah mendengar segala permohonan kita. Itu dia. Baik. Akhir sekali ada tugasan yang kamu kena buat. Tugasan dia mudah sahaja. Tajuk ini panjang lagi, tapi untuk hari ini kita tengok kepada 3 benda itu saja, iaitu ta'rif, dalil dan juga hukum beriman dengan sifat sama Allah ini. Baik, tugasan pada kali ini, yang pertama sekali, kamu kena sedia buku tulis panjang. Buku tulis panjang. Dan perkara itu kamu tulis ulum syariah. Okey, ulum syariah. Dan dalamnya macam biasalah, tulis hari, kita tajuk hari ini akidah dan juga tarikh. Okey, tarikh. Baik. Kemudian buku teks tadi, kamu buka muka surat 70. Okey. Kerja dia salin saja. Untuk petugasan yang pertama ini mudahlah. Awak salin apa? Yang pertama awak salin itu satu, awak tulis dalam buku awak nombor 1. Okey, atas sekali mula-mula tulis tajuk. Tajuk dia Allah bersifat sama. Okey, nombor 1 tulis Allah bersifat sama, bermaksud Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Okey, seperti bisikan hati manusia. Itu yang pertama. Yang kedua,
Nombor dua awak salin, kita wajib beriman dengan sifat sama Allah, Allah yang maha mendengar. Semua tu sampai habis. Okey. Yang kedua. Dan yang ketiga, salin dalil nakli Allah bersifat sama. Ayat Quran tu berserta dengan maksud dia. Dan akhir sekali, lupa ada yang ada 4. Akhir sekali awak salin dalil akli Allah bersifat sama. Okey, itu sahaja tugasan untuk hari ini. Jadi sekian. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk yang sama pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.